Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran kelas kakap bernama Joshua. Saat ini dia sedang menjalankan misinya untuk memata-matai seorang pebisnis perdagangan manusia bernama Samir yang sedang menghadiri acara seminar. Namun di tengah fokusnya Joshua pada target, ia malah dibuat gagal fokus kepada seorang pengacara cantik yang membuatnya langsung terpana saat itu juga. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk berkenalan, Joshua memberanikan diri menemui si pengacara cantik untuk meminta tanda tangannya, yang setelah itu Joshua kembali menjalankan tugasnya dengan menghampiri Samir yang saat ini sedang berada di toilet. Di hari yang berbeda, Joshua kembali bertemu dengan si pengacara cantik yang sedang mengalami masalah. Tatkala ban mobilnya bocor, ia yang ingin mengembalikan kesempatan dalam kesempitan lantas memberikan sebuah penawaran untuk diantarkan oleh Joshua ke tempat tujuan si pengacara. Namun sebelum mendapat persetujuan dari si pengacara cantik, lantas mereka berdua berkenalan terlebih dahulu. Si pengacara cantik itu bernama Kundavi, di mana setelah Joshua mengetahui namanya, tanpa pikir panjang, dia langsung mengantarkan Kundavi ke tempat tujuannya. Sejak saat itu, hubungan di antara Joshua dengan Kundavi semakin dekat, yang saking dekatnya mereka memilih untuk tinggal bersama di satu atap yang sama. Hari-hari mereka selalu dijalani dengan kebahagiaan tiada tara, tapi kebahagiaan itu seketika redup ketika Kundavi memutuskan pergi ke New York untuk bekerja, sedangkan Joshua akan pergi ke London yang entah untuk apa tujuannya. Kundavi yang ingin tetap hidup bersama dengan pria tercintanya lantas berusaha membujuk Joshua ikut pergi ke New York. Sayangnya usaha Kundavi tidak membuahkan hasil. Ia yang tak memberikan paksaan pun malah membiarkan Joshua untuk pergi ke London dengan syarat harus memberikan sebuah alasan yang masuk akal. நான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிலோ யாரையாவது கொல்லணும்னா என்கிட்டயே வருவாங்க. Di sana Joshua mengaku dan berkata jujur bahwa dirinya adalah mantan pembunuh bayaran yang saat ini telah insaf. Ia juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu sejak pertama kali melihat Kundavi. Akan tetapi kejujuran yang dilakukan oleh Joshua malah membuat Kundavi marah besar karena merasa jika dirinya telah dibohongi oleh Joshua, sehingga Kundavi yang saat ini sedang diselimuti amarah memutuskan untuk pergi ke luar negeri seorang diri. Kundavi, please. Don't come after me. Joshua yang tak ingin hubungan mereka hancur berusaha untuk meyakinkan Kundavi bahwa dirinya sudah benar-benar insaf. Namun sayangnya ketika Joshua hampir berhasil meyakinkan pacarnya tersebut, musuh tiba-tiba datang dan... Hal tersebut malah membuat Kundavi semakin kesal sehingga ia langsung pergi tanpa memperdulikan Joshua yang saat ini sedang mati-matian melawan musuh seorang diri. Joshua yang saat ini berhasil melumpuhkan seluruh musuh-musuhnya segera pergi ke London mendatangi perusahaan tempat bekerjanya dulu, di mana tujuan Joshua datang ke sana hanya ingin meminta resign secara langsung karena sebelumnya Joshua hanya berkata lewat telepon saja. Looks like there's no point talking about it. You can try and leave. Inga vanda you can't check out. Pemilik perusahaan tempat Joshua bekerja bernama Madhapi yang sepertinya tahu akan kondisi Joshua saat ini langsung menyetujui permintaan Joshua yang ingin resign jadi pembunuh bayarin tanpa mempersulit proses resign Joshua. Okay, but you'll come back. Setelah Joshua resmi keluar dari perusahaan tersebut, ia memulai karirnya kembali menjadi seorang penjaga keamanan, memanfaatkan kemampuan bela dirinya, tembak-menembak, dan lain sebagainya. Yang hal itu ia lakukan agar bisa merasa pantas apabila dirinya bersanding dengan Kundavi yang menginginkan seorang pria baik-baik tanpa memiliki musuh.
3 tahun kemudian, negara New York saat ini sedang dihebohkan dengan sebuah kasus penting di mana seorang pimpinan penyelundup narkoboy terbesar di dunia bernama Legree Giamo atau kita panggil saja Giamo berhasil ditangkap setelah beberapa kali gagal dalam penangkapan sehingga untuk itu beberapa petinggi hukum mulai bekerja sama untuk memproses dan menyidang Giamo. அடுத்த கட்ட விசாரணை பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி தொடங்கும் என நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. Meski saat ini Giamo mendekam di penjara, bukan berarti dia akan diam saja. Ia yang mempunyai koneksi di kepolisian berhasil mendapatkan sebuah ponsel yang langsung ia gunakan untuk menghubungi jasa pembunuh bayarin dengan diberi upah yang sangat-sangat tinggi. Hal itu ia lakukan agar bisa menghabisi para jaksa sebelum sidang dimulai. $6 million bounty on their head. Put the word out. Now. Giamo sendiri menyewa seorang penembak jitu yang mampu membidik target dari kejauhan sejauh 10 km sehingga tak membutuhkan waktu lama bagi si pembidik untuk menyelesaikan tugasnya. Terbukti hanya dalam hitungan detik saja ia mampu menghabisi sebagian anggota jaksa penuntut hukum. Kundapi menjadi satu-satunya anggota yang selamat dari sekian banyaknya rekan yang berguguran, sehingga demi bisa menyelamatkan nyawa Kundapi, ia segera dilarikan ke rumah sakit dan langsung diberikan pertolongan. Namun dengan selamatnya Kundapi akan menjadi sebuah awal petaka karena Giamo tak mungkin membiarkan penuntutnya hidup bebas. It's good money, Joshua. Mendapi yang khawatir akan keselamatan Kundapi lantas memberitahukan informasi tersebut kepada Joshua sekaligus menawarinya pekerjaan untuk menjaga Kundapi dengan bayaran yang lumayan tinggi. Penawaran itu langsung Joshua terima, bukan demi uang, melainkan demi melindungi wanita tersayangnya dari bahaya yang saat ini tengah menyintai. A high profile, dangerous case. என்னால மட்டும்தான் முடியும். You know that. Okay. Yeah, whatever. Setelah mendapat job tersebut, Joshua bersama timnya mulai mendiskusikan tentang bagaimana cara mereka agar bisa melindungi Kundapi tanpa membuatnya lecet sedikit pun. Tapi sebelum itu, Joshua yang tahu jika misi kali ini sangatlah berbahaya, menyarankan timnya untuk memikirkan kembali tentang pengambilan job ini. Akan tetapi, seluruh anggota tim yakin jika mereka mampu melawan setiap serangan musuh dan tetap memilih untuk mengambil job ini. Keputusan tersebut membuat Joshua sangat terharu karena mempunyai rekan yang betul-betul ingin berjuang bersama sehingga ia mulai mendiskusikan rencana pengamanan yang super ketat untuk Kundapi. Dan di tengah diskusi tersebut salah satu anggota memberikan sebuah ide yaitu membawa Kundapi ke Chennai, salah satu kota di India yang sangat aman yang meskipun begitu mereka akan tetap memberikan keamanan yang super ketat karena bahaya bisa datang kapan saja meski di kota teraman sekalipun, di mana ide tersebut langsung mendapat persetujuan dari Joshua. அவங்கள இங்கே கொண்டு வந்து வச்சது நல்ல மூவ். ஈஸியாக தான் இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. What boys? Yep. Sementara itu, Kundapi yang saat ini sedang melihat biodata tentang penjaga keamanan yang ia sewa sedikit dibuat semar mesem ketika melihat Joshua, sang mantan kekasih, menjadi salah satu anggota di tim itu. Kundapi yang sampai saat ini masih menyimpan rasa segera berangkat ke India setelah diberi perintah untuk pergi saat itu juga. Sesampainya Kundapi di India, ia langsung dibawa ke villa yang sudah dipasang sistem keamanan tinggi. Ia juga diberi sebuah alat oleh Joshua untuk digunakan apabila situasi sedang darurat. Di mana hal tersebut membuat Kundapi merasa sangat tenang karena akhirnya ia bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala tanpa takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Good night. Good night. Beberapa hari Kundapi tinggal di villa membuatnya sedikit jenuh sehingga ia mengajak seluruh tim untuk ikut pergi makan bersamanya tanpa memperdulikan perbedaan status di antara mereka. Kundapi yang saat ini sedang nonton tiba-tiba dihampiri oleh Joshua yang datang membicarakan rencana ke depannya. Joshua yang begitu menyayangi Kundapi memintanya untuk selalu melibatkan Joshua dalam setiap hal meskipun itu bahaya sekalipun. Di mana hal tersebut membuat Kundapi sangat lega karena selama ini cinta Joshua kepadanya tak pernah pudar. I'm marked for life. No worries. என்ன கூப்பிடு, நான் வரேன். லைஃப் லாங் என்ன பத்திரமா பார்த்துக்கோன்னு சொல்லு. Sementara di salah satu maskapai bandara di India,
terlihat kelompok pembunuh bayarin yang dikirim oleh Jiamo mulai berdatangan demi mencari Kundapi, di mana mereka mulai bekerja agar bisa menemukan keberadaan Kundapi secepat mungkin. Entah bagaimana cara pembunuh bayarin itu menemukan pila Kundapi, karena saat ini mereka mulai melakukan aksinya dengan cara naik ke pila dan masuk melalui pintu atap. Tapi untungnya aksi mereka berhasil diketahui oleh penjaga keamanan yang langsung melaporkan hal tersebut kepada Joshua. Sebagian tim keamanan mulai berguguran, hanya menyisakan Joshua sendiri, sehingga apabila Joshua ingin memenangkan pertempuran ini, maka ia harus lebih berhati-hati dalam bertindak, dan dengan sedikit tenaga yang dimiliki Joshua saat ini, ia mulai membabi buta menghabisi musuh yang ada di hadapannya. Mustahil bagi manusia apabila dirinya tak mendapat luka sedikit pun setelah pertempuran panjang, karena saat ini Joshua mendapat luka yang sangat serius di bagian perutnya. Tapi karena Joshua bersikeras ingin melindungi Kundapi, lantas ia memaksakan diri untuk pergi dari pila saat itu juga. Get in the car. Luka yang didapat Joshua begitu serius hingga tak mampu untuk menahannya. Ia yang tahu jika tubuhnya akan melemah dan pingsan, segera memberitahu Kundapi mengenai tujuannya saat ini, di mana Kundapi sendiri sangat dibuat bingung, tidak tahu harus berbuat apa, dan dengan bermodalkan petunjuk yang diberikan oleh Joshua, Kundapi mulai mencoba menjalankan mobil tersebut. Di tengah perjalanan, keberadaan Kundapi malah diketahui oleh penjahat lain yang langsung menyerangnya. Namun bukannya gas mundur dan putar setir, Kundapi malah diam saja dan terus mencoba membangunkan Joshua yang saat ini masih belum sadarkan diri. Alhasil, mobil yang ditumpangi Kundapi berhasil digulingkan dan... Lagi dan lagi, Joshua harus melawan para penjahat sehingga luka yang dideritanya malah semakin parah. Yang meskipun begitu, Joshua tetap bisa mengalahkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan. Sepertinya Joshua sudah membuat janji dengan Madapi, karena setibanya Joshua di hadapan Madapi, ia langsung dibawa ke sebuah perkampungan kumuh bertujuan agar keberadaan mereka tidak disadari oleh musuh pada saat Joshua sedang melakukan operasi di bagian perut. Joshua yang berhasil melewati masa kritis tetap harus beristirahat selama kurang lebih 1 minggu demi bisa memulihkan tubuhnya secara total. Oleh karena itu, Kundapi sebagai orang yang paling menyayangi dan khawatir akan keselamatan Joshua memilih untuk menemaninya. Appo unna podnu naduthu varuvangala. 1 minggu kemudian, Joshua yang saat ini sudah sembuh total dihampiri oleh Madapi yang datang memberikan senjata api kepada Joshua untuk berjaga-jaga. Kemudian Madapi menjelaskan tujuan utama dirinya datang ke sini, yaitu ingin memberitahu Joshua bahwa Jiamo telah menyewa pembunuh bayaran asal India bernama Don Sipa. Don Sipa sendiri dikenal sebagai seorang preman yang berbahaya, kejam, dan penuh tipu daya. Sehingga untuk itu, Madapi meminta Joshua agar selalu berwaspada. டான் சிவா அதுக்கப்புறம் துடிக்கிறானா உன்னை போடணும் அவளை போடணும்னு. Tak lama setelah itu, ada yang ditakuti Madapi benar-benar terjadi, di mana dokter yang mengobati luka Joshua sebelumnya membawa seorang pria yang katanya adalah asisten baru Pak Dokter, yang hal tersebut tentu membuat Joshua yang notabene adalah mantan pembunuh bayarin sangat curiga, dan kecurigaannya itu terbukti benar karena ketika Joshua lengah, tiba-tiba...
piece of shit. Joshua yang merasa bahwa tempat itu sudah tidak aman lagi dengan cepat membawa Kundapi pergi. Tapi baru saja melangkah, pembunuh bayarin lain berdatangan yang membuat Joshua harus kembali melawan mereka. Di tengah baku hantam yang terjadi, Kundapi malah dibawa kabur oleh para pembunuh bayarin sehingga untuk bisa menyelamatkan nyawa wanita tercintanya, Joshua harus lebih cepat menghabisi musuh yang ada di hadapannya saat ini. Dan inilah bebenguk Don Sipa yang dikenal kejam dan berbahaya yang ketika Kundapi telah berada di tangannya, dengan cepat ia berniat ingin mengeksekusinya. Namun sebelum itu terjadi, Don yang tak kuat melihat gadis cantik berniat ingin menggadabahnya terlebih dahulu. பொண்ணு செம்மையா இருக்காடா 6 கோடி ரூபாய் மாஸ்டர் வெள்ளை வெளியேன்னு இந்த மாதிரி கிடைக்காதுடா 6 கோடி மாஸ்டர் ஆமா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும்டா Si anak buah Don Sipa bernama Koti mencoba mengingatkan tuannya untuk tidak melakukan sesuatu yang akan membuat upah 6 crore-nya hilang. Akan tetapi Don yang kekeh ingin menggadabah Kundapi malah tak mendengarkan saran anak buahnya, sehingga Koti yang tak bisa menghalanginya lagi memilih untuk membiarkannya saja. எனக்கெல்லாம் ரூமுக்கு வெளியே ஆள் நடமாட்டம் இருந்தாவே கவலைப்பட்டேன் அவ்வளவுதான் மா வீட்டுல கலையா கலியுருண்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கா Benar-benar tak disangka dan tak diduga karena pada detik-detik terakhir Kundapi akan digadabah, Joshua datang menggunakan motornya dan Joshua yang pasti tidak akan membiarkan geng Don Sipa hidup langsung menodongkan senjata api ke arah Koti yang saat ini telah kelelahan tetapi Koti. hal yang ditakutkan Koti benar-benar terjadi karena selain tidak mendapatkan uang 6 crore, ia juga malah kehilangan ketuanya sendiri. Koti yang saat ini sedang diselimuti dengan rasa kesal berjanji akan menghabisi Joshua menggoda tantangannya sendiri. மாஸ்டர் போட்டான்ல அவ எங்க இருந்தாலும் அவனையும் தேடி போறோம் வாடா போலாம். Sementara di sisi lain, Joshua dan Kundapi memutuskan untuk tinggal di hotel yang di sana mereka berdua membahas persoalan alasan kenapa Kundapi terus diburu oleh para pembunuh bayarin, karena ternyata Kundapi ingin mengusut tuntas kasus haram yang dilakukan oleh Ziamo karena sering menghabisi setiap manusia yang mencoba menghalangi jalannya. Tidak hanya itu, Kundapi juga memprediksi jika pada saat Ziamo ditahan, pasti akan ada orang lain yang menggantikan posisinya. Maksud dari orang lain itu adalah seseorang yang bekerja untuk Ziamo dari balik layar, sehingga apabila ingin benar-benar memutuskan bisnis Ziamo, maka Kundapi harus menemukan semua orang yang bekerja untuk Ziamo meskipun mereka hanya melakukan pekerjaan setitik sekalipun. அவங்க சப்ளை பண்ற ட்ரக்ஸ் எல்லாரையும் கொல்லுது அவங்கள தடுக்க முயற்சி செய்யறவங்களையும் கொன்னுறாங்க ஒரு டீம் இருக்கு அவனுக்கு பின்னால அவனுக்கு அடியில Joshua yang mendengar hal tersebut menduga jika orang yang bekerja di balik layar Ziamo kemungkinan adalah orang India apabila dilihat dari kasus kemarin yang menyewa geng Don Sipa, karena tidak mungkin Ziamo mengutus mereka secara langsung dengan menggunakan bahasa Spanyol yang bahasa anggota Don Sipa tidak mengerti. Dan dari beberapa prediksi itulah Kundapi akan menjadikan sebagai bahan penyelidikan agar bisa cepat menemukan seseorang di balik layar yang dimaksud. யாரோ அவங்கள பணமும் இருக்குன்னு சொல்லி வழிகாட்டி அமைச்சிருக்காங்க. Ketika Kundapi dan Joshua yang sedang mengobrol berdua, tiba-tiba kedatangan tamu yang tiada lain adalah paman Kundapi. Kedatangan si paman ke sana karena diminta oleh ayah Kundapi untuk membantu putrinya menyelesaikan rancangan untuk sidang nanti, di mana hal tersebut tentu membuat Kundapi sebagai putri dan keponakan sangat dibuat terharu. Which he wants you to go through. damn sweet Your dad doesn't want you to address certain points. Tak lama setelah si paman pergi, Koti CS yang saat ini sedang memburu Joshua karena ingin balas dendam atas kematian ketuanya langsung masuk ke hotel tempat berlindung Joshua dan Kundapi saat ini, yang ketika Koti melihat keberadaan si target, ia langsung melancarkan aksinya dan di tengah aksi kejar-kejaran itu,
Pembunuh bayarin berbeda tiba-tiba menyerang Joshua dan Koti. Joshua yang melihat Koti dalam bahaya langsung mendorongnya hingga berhasil menyelamatkan Koti dari tembakan yang dilancarkan pembunuh lain. Koti yang merasa heran lantas menanyakan alasan kenapa Joshua menyelamatkannya. Akan tetapi Joshua yang sedang sibuk pada kondisi sekitar menyuruh Koti untuk fokus agar musuh tak bisa menangkapnya lagi. Meski sedikit keheranan, Koti terus mengikuti ke arah mana Joshua pergi hingga ketika dirinya berlari tepat di belakang Joshua, Koti langsung mengenali Joshua yang ternyata adalah teman masa kecilnya dahulu. Akhirnya Joshua dan Koti berhasil lolos dari kejaran musuh. Mereka pun segera pergi menemui Kundapi yang saat ini berada di lokasi aman. Namun setibanya di sana, Joshua tak menemukan keberadaan Kundapi di mobilnya, di mana Koti yang sadar jika rekannya telah membawa Kundapi pun langsung mengajak Joshua pergi bersamanya ke lokasi keberadaan Kundapi saat ini. அவளை ஒன்றும் பண்ணாதீங்கடா. நான் வர வரைக்கும் அவன் மேலே ஒரு விரல் கூட படக்கூடாது. Setibanya di sana, Joshua melihat Kundapi berada di dalam mobil. Ia yang emosinya tak terkontrol pun mencoba untuk menghajar rekan Koti. Akan tetapi, ia langsung ditahan oleh Koti yang langsung mengembalikan Kundapi tanpa ada luka sedikit pun. Get your hands off! டேய் அழகு ரா நீ வாமா வண்டிக்கு போங்க. Tindakan yang dilakukan Koti tentu membuat rekannya keheranan. Si rekan yang tak terima apabila Koti melepaskan targetnya begitu saja langsung membuatnya emosi sehingga டேய் கிளம்புடா. டேய் ஏடா சுட்ட? dengan sedikit paksaan Joshua membawa Koti ikut bersamanya. Di mana hal tersebut membuat Kundapi sangat dibuat ketakutan karena orang yang ingin membunuhnya kini berada di mobil yang sama. Namun karena di sampingnya ada Joshua membuat Kundapi sedikit lebih tenang. அது என் வேலை. அதை மட்டும் செய்ய தான் நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது தொழில். Di tengah perjalanan, Kundapi kembali membahas jaringan Ziamo yang saat ini sudah bertambah yaitu Samir. Akan tetapi, sejak dirinya melakukan pengamatan terhadap Samir, ia tak satu pun mendapat informasi tentangnya. Mendengar hal tersebut, Joshua yang sadar jika saat ini Samir telah meninggal, terpaksa memberitahu Kundapi bahwa 3 tahun yang lalu ia menghabisi Samir karena telah melecehkan seorang gadis. அந்த சமீரை நான் தான் கொன்னேன். அவனை கொல்லணும், அவனோட ஃபோன் வேணும் என் கிளையண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. அதை என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Tidak hanya itu, Joshua yang penasaran dari mana Koti bisa mengetahui hotel yang ditempatinya waktu itu, lantas segera menanyakan kepada Koti yang di sana. Koti menjawab bahwa dirinya tahu semua ini dari seorang perempuan. Sehingga demi mengetahui siapa wanita itu, Koti langsung menelpon wanita tersebut dan mengajaknya bertemu. அந்த வேலை இருக்கும். எங்க வரணும்னு சொல்லுங்க. சொல்றேன். ஹலோ பணத்தை ரெடியா வைங்க சாந்தினி. Di tengah perjalanan, Koti yang mempunyai adik perempuan meminta kepada Joshua untuk mampir sebentar menjenguk adiknya yang saat ini sudah menikah. Namun karena Joshua merasa jika saat ini bukanlah waktu yang tepat, Koti malah marah-marah sehingga எனக்கு என்னமோ திடீர்னு சரியா போகல. வண்டியை நிறுத்து. சாரி மச்சான். setelah berhasil melumpuhkan Koti, Joshua langsung melanjutkan perjalanannya yang setibanya di sebuah gedung tempat persembunyian Madapi, ia langsung masuk ke dalam yang di sana ia meminta kepada Madapi untuk menelusuri pamannya Kundapi serta jaringan bisnis Jamo. ஜென்ரலாக ஒரு வாட்டி அலசி பார்த்தேன். அதில் இந்த சமீருக்கு இல்லீகல் ட்ரக் ட்ரேட் கனெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னு லீட்ஸ் இருந்தது. நெய்பரில் கூட சில மெசேஜஸ் இருந்தது. From an agency in America? Mendapat perintah tersebut, Madapi menyuruh seorang hacker untuk mencari data yang bersangkutan dengan aktivitas bisnis ilegal Ziamo yang setelah beberapa jam melakukan pencarian, akhirnya si hacker menemukan satu tersangka yaitu seorang politisi terkenal yang saat ini sedang mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri.
polisi itu ternyata adalah ayah Kundapi sendiri, di mana alasan si ayah tega membiarkan putrinya terus menjadi target pembunuhan karena ambisi politiknya. Selain itu, si ayah sadar bahwa keberadaan Kundapi bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menjatuhkannya, sehingga daripada ribet melindungi anaknya, ia lebih fokus menjaga citra dan posisinya dalam pemilihan. Bahkan si ayah tidak pernah menjadikan keselamatan Kundapi sebagai prioritas utama. Ia lebih mementingkan kekuasaan daripada hubungan sebagai ayah. நாங்கள் செட் பண்ண ஆள் தான் அவங்க கூட இருந்தான். மாதவி தானே அந்த கான்டாக்ட் பர்சன்? Si ayah yang saat ini sudah kehabisan akal untuk menghabisi putrinya sendiri langsung terjun turun tangan ke lapangan langsung, dan si ayah yang sejak awal sudah menyewa pembunuh paling kejam langsung memulai aksi mereka dan நாங்கடா வந்த வழியே போறீங்களா இல்ல சாகுறீங்களா? இவ பார்த்தா நல்ல வேலை இல்லைங்கிறா ஆனா இவ அவெல்லாம் தெரியுது. Tak membutuhkan waktu lama bagi si ayah untuk menemukan keberadaan putrinya, di mana ketika Kundapi diajak pergi oleh sang ayah, ia kekeh ingin membawa Joshua ikut bersamanya. Namun si ayah terus memaksanya untuk pergi tanpa membawa Joshua. Okay, come, let's move. Dude, please. I don't like guns. I told you. Put that aside. Now, yeah, appreciate that. Di tengah perdebatan itu, Joshua tiba-tiba mendapat notif bahwa si ayah akan menghabisi putrinya. Lantas Joshua langsung menyerang si ayah sehingga benar-benar tak mempunyai hati nurani. Si ayah memaksa Kundapi masuk ke dalam mobil. Kundapi yang bersikeras tidak ingin pergi pun memilih untuk keluar dari mobil meski saat itu mobil sedang melaju cepat. Kundapi, please. Listen to me. Di waktu yang bersamaan, akhirnya Joshua berhasil mengalahkan para pembunuh itu sehingga ia langsung menghampiri Kundapi yang sedang ketakutan, sehingga tak sengaja melihat Kundapi berani menebak ayahnya sendiri. Joshua yang tak ingin kekasihnya larut dalam kesedihan pun mencoba untuk menenangkannya. Calm down. Setelah membereskan semuanya, Joshua menemani Kundapi yang akan kembali ke New York melakukan persidangan. Namun sebelum waktu penerbangan tiba, Kundapi terus dihantui rasa takut. Ia takut apabila sesampainya di New York akan ada banyak pembunuh Bayarim yang menantinya. Mendengar hal tersebut, Joshua langsung menenangkan kekasihnya tersebut. நான் இருக்கேன். நான் பார்த்துக்கிறேன். Tamat, ending yang sangat menjoshuakan. Lantas, bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Kundapi dan Joshua akan jadi berangkat ke New York atau sebaliknya? Karena hingga saat ini masih belum ada titik terang dari permasalahan Jiamo. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah ayah yang terbaik. Meskipun seorang ayah mungkin tidak tahu caranya memperbaiki boneka, tapi ia tahu cara memperbaiki hati seorang putri perempuannya. Adios, seeng hideng sempak Firaun. Cuau, cuau, cuau.